Salam sejahtera dan salam hormat. Bersama saya Bumawen dalam Berita Pagi Sarawak edisi 16 Januari. Sebanyak 10 teras strategik telah dibangunkan bagi mewujudkan modul terbaik dalam memberi pengiktirafan kepada orang kurang upaya OKU di negeri ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, antara teras tersebut adalah meningkatkan aksesibiliti golongan OKU dengan melibatkan persekitaran. Jelas Datuk Seri Fatimah, ia juga merangkumi penglibatan golongan OKU dalam memperkukuh perkhidmatan sosial, meningkatkan penyertaan dalam proses perancangan dan membuat keputusan. Jelas beliau, strategi dalam pembangunan komuniti setempat seperti pemulihan, latihan juga dilaksanakan pihaknya bagi memperkasakan golongan ini. Beliau memberitahu demikian pada sesi lawatan ke Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti PPDK di bangunan Persatuan Ibu Bapa Kanak-kanak Istimewa Miri, Jalan Lutong Miri. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah menzahirkan tahniah kepada PPDK Miri atas kejayaan memenangi anugerah PDK Cemerlang tahun 2021 peringkat kebangsaan pada 3 Disember tahun lepas pada Majlis Malam Kasih OKU Keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Trend penurunan kes jangkitan harian COVID-19 di Sarawak dilihat sebagai permulaan ke fasa endemik. Menteri Muda Pemodenan, Pertanian dan Pembangunan Wilayah 1, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, jika wujud keadaan itu, kemungkinan kelonggaran akan dapat diberikan sekaligus membolehkan rakyat hidup seperti biasa. Dan kita harap pada tahun 2022 ini, mudah-mudahan COVID akan diisytihar sebagai endemik. Pada masa ini masih lagi pandemik, dan apabila diisytiharkan sebagai endemik, aktiviti yang biasa kita lakukan akan dapat dilonggarkan dan bolehlah kita mengadakan semua aktiviti yang dirancang dahulu, seperti pesta limbang dan sebagainya itu. Apa yang lebih penting katanya, semua pihak mengambil langkah berhati-hati dengan COVID-19 dan berharap tahun 2023 dan seterusnya negara bebas daripada COVID-19 agar semua aktiviti boleh dilaksanakan. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan mesyuarat tahunan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM Cawangan Limbang kali ke-32 di Dewan Bunga Raya Limbang. Turut disampaikan geran bantuan berjumlah RM30,000 kepada PERKIM Cawangan Limbang untuk menjalankan aktiviti. Baik, dalam perkembangan sama, orang ramai dinasihatkan untuk lebih berhati-hati semasa sambutan Tahun Baharu Cina ini. Pengarah Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Dr. David Pereira berkata, ini kerana untuk bulan Januari sahaja, 36 kes Omikron telah dikesan di Kuching, Samarahan, Sibu dan Kapit. Jelas Profesor Dr. David, varian Omikron sangat mudah berjangkit dan kebanyakan kes yang direkodkan ini melibatkan transmisi dalam kalangan komuniti. Oleh yang demikian, beliau menyeru masyarakat supaya lebih berhati-hati semasa sambutan Tahun Baharu Cina akan datang dengan mematuhi prosedur operasi standard dan seboleh-bolehnya mengelak daripada menghadiri perjumpaan komuniti untuk mengekang penularan. Profesor Dr. David menyatakan demikian dalam laporan untuk bulan Disember 2021 dan Januari 2022 yang disampaikan kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Ugambas. Beliau turut mendedahkan varian Delta kekal sebagai varian dominan di Sarawak pada bulan Disember lepas dengan 212 kes dan bulan ini sebanyak 6 kes. Pada penghujung bulan Disember juga, sebanyak 8 kes varian Omikron dikesan yang meliputi 7 kes import dan 1 tanpa sejarah perjalanan keluar Sarawak. Perkampungan komuniti bidayah di Pedawan khususnya di kawasan Bukit dilihat berpotensi dibangunkan sebagai lokasi tarikan pelancongan yang unik sekaligus membuka ruang kepada pembangunan ekonomi penduduk setempat. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil, perkampungan komuniti bidayah seperti Kampung Simuti, Kampung Sepit, Kampung Kakas dan Kampung Kiding memiliki keindahan alam semula jadi.
serta pemandangan kawasan Bukit Bukau yang mampu menamat hati pelancong. Jelas Datuk Dr. Jerip, beliau bersama pemimpin-pemimpin komuniti bidayah yang lain, antaranya Adun Tarat Datuk Roland Sagahwiin, sedang merancang pelan pembangunan kawasan-kawasan seperti ini untuk dibangunkan sebagai destinasi pelancongan. Selari dengan hasrat itu, Datuk Dr. Jerip mengisytihar Kampung Simuti, Kampung Sepit, Kampung Kakas dan Kampung Kiding sebagai Village Above the Clouds atau perkampungan di atas bayu. Berucap menyempurnakan program Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Kiding, Padawan, Datuk Dr. Jerip menasihati penduduk kampung agar terus menyemai semangat perpaduan terutama dalam isu pentadbiran kampung demi pembangunan infrastruktur di kawasan mereka dapat dilaksana dengan sempurna. Pada program itu, Datuk Dr. Jerip juga menyerahkan sijil pelantikan ketua kaum kepada Ketua Kampung Kiding, Boniface Nyosor yang telah dilantik bagi tahun 2021 hingga 2023. Orang ramai di Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu dan Miri digalak untuk mendapatkan pelbagai barangan keperluan harian di beberapa pasaraya terpilih di bawah program Jualan Keluarga Malaysia PJKM yang berlangsung sehingga hari ini. Pengarah Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Sarawak, Datuk Stanley Tan berkata, program 2 hari berkenaan menawarkan pilihan kepada pengguna untuk mendapatkan pelbagai barangan keperluan harian dengan harga berpatutan yang lebih murah. Dalam satu kenyataan media, beliau berkata antara barangan berkenaan ialah ayam, ikan, telur, sayur-sayuran, minyak masak, gula, tepung, beras serta barangan keperluan rumah terpilih. Jelasnya untuk PJKM pada minggu ini, antara pasaraya yang terlibat termasuk Everise Padungan Kuching, Ming Ming Wholesale Bau, CYK Trading Tebeduk dan Chun Cheong Pandaruan Limbang. Datuk Stanley menambah, kementerian itu menggalakkan orang ramai di kawasan terlibat untuk merebut peluang tersebut dalam merancang pembelian keperluan rumah dan seterusnya berjimat dari tawaran yang diberikan. Di bawah PJKM, barang-barang yang ditawarkan dengan harga sehingga 20% lebih murah daripada harga pasaran setempat. Pengujian dan pemeriksaan peralatan seperti bot laju amat penting bagi mengenal pasti masalah atau kerosakan aset yang perlu dibaiki segera. Malah ia sebagai langkah awal dan persediaan menghadapi sebarang kemungkinan kejadian bencana yang memerlukan kerja-kerja pemantauan dan penyelamatan menggunakan aset bot laju. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Bintulu, Lieutenant Pertahanan Awam PA Raidah Jomi menjelaskan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Bintulu berupaya mengenal pasti kerosakan aset enjin bot laju yang perlu dibaiki segera melalui 2 sesi ujian di Sungai Kemena Sebau dan Sungai Tatau. Bot kita banyak, ada 7 buah. Cumanya kekurangan enjin bot lah. Untuk operasi yang sebegini, ketua utamanya melibatkan kawasan ulu-ulu, memang kita menghadapi kekangan lah. Pemantauan dan pandu uji di Sungai Tatau semalam mendapati paras air berada pada ketinggian 7 meter, iaitu berlaku penurunan jika dibandingkan beberapa hari lalu. Malah ujarnya di bahagian hulu terdapat sebuah sekolah rendah, iaitu Sekolah Kebangsaan Kuala Muput dinaiki air namun telah mencatatkan penurunan. Tambah Lieutenant PA Raidah lagi, di daerah Tatau, Dewan SMK Tatau dan Dewan SK Kelawit telah digazetkan sebagai lokasi pusat pemindahan sementara sekiranya berlaku situasi banjir di daerah tersebut. Bengkel penjurian pertandingan nyanyian anjuran Persatuan Armada Anak Seni Sarawak ARAS dengan kerjasama Majlis Seni Sarawak adalah bertujuan mendedahkan bakal juri dengan teknik dan kaedah menghakimi pertandingan nyanyian dengan betul. Pengerusi Persatuan ARAS, Gibson Rentab berkata, hasrat ARAS supaya para juri yang menghakimi pertandingan nyanyian akan mendapat pengetahuan serta teknik yang betul untuk mengadili nyanyian berkenaan.
Gibson Rentap berkata dengan penganjuran bengkel seumpama itu, maka lebih ramai juri bertauliah diiktiraf dan dipercayai untuk mengadili pertandingan nyanyian. Beliau berkata demikian semasa bengkel penjurian pertandingan nyanyian Anjuran Persatuan Aras Sarawak di Auditorium RTM Miri. Gibson berharap inisiatif ini sekaligus dapat melahirkan lebih ramai penyanyi yang berkualiti dan seterusnya mengangkatkan industri seni muzik di Sarawak. Seramai 35 peserta terdiri daripada artis tempatan, komposer serta produksi tempatan daripada Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu dan Miri menyertai bengkel sehari tersebut. Baik saudara, sekian berita Pagi Sarawak edisi 16 Januari. Keluarga Malaysia terus patuhi SOP jangan leka kerana COVID-19 ada dalam komuniti. Awasi keselamatan sepanjang musim tengkujuh. Yang sahih di Berita RTM. Salam hormat.